Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama saya panjatkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan iman, tuan guru dan alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-Nya yang taat dan patuh, yang menunaikan kewajipan yang telah ditetapkan dengan kita salat berjamaah, kita salat fardu dan salat fardu berjamaah, dan kita menghidupkan majlis-majlis ilmu pada malam ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam taman-taman syurga. Idza marartu bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaquz zikr. Apabila kamu melalui di taman-taman syurga, kamu lalu taman-taman syurga, maka hendaklah kamu duduk
Sahabat tanya, dah nak tahu juga, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Sebab musuh aku duduk. Nak tahulah, apakah taman-taman syurga? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taman-taman syurga itu ialah halaqah zikir, halaqah ilmu, majlis ilmu, majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bukan nak joget. Ke ada joget sini? Tak ada dah. Takut mana tahu kok malam ni Ustaz Mak mari ajar joget malam ni. Tak contoh. Dah. Kita mari malam ni untuk mendengar ataupun untuk orang panggil pesan memesan sesama kita tentang agama yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang diberi pada kita tajuk apa? Tak ingat. Mensyukuri nikmat ke akhlak? Itu tak ingat. Kita pun tak tahu kenapa dia tahu. Nah, ada tajuk rasanya. Ikabah. Dia poster ada bawah ni. Poster ikabah mensyukuri nikmat. Semalam kita bahang dah malam. Cuma tak ada live lah. Dah, minta maaf duduk dalam kampung. Pahang-pahang lah duduk dalam kampung tak? Dah macam duduk dalam dah. Dalam tasik lah. Dah duduk dalam tasik tak ada lain. Tapi ya ada lain telefon, tapi lain internet tak ada dah. Tapi lain ni maju belaka dah lah ni. Dah banyak maju dah. Dalam poster kata apa? Mensyukuri nikmat. Tanda kita mensyukuri nikmat, kita mari sembahyang berjemaah. Tu tanda tu. Orang yang bersyukur tentang nikmat Allah Ta'ala bagi. Antaranya lagi, kita mari dalam majlis ilmu. Walaupun tadi sibuk, dak work, dak sihat, dak duduk benda orang panggil kerja, buat benda orang panggil cari makan. Dak tahu cari makan, hari-hari pun cari makan. Dak, kalau hidup semata-mata nak cari makan, tak ada benda lah kita. Kata Buya Hamka, kenal Buya Hamka? Dia kata, kalau mu hidup semata-mata hidup, babi dia hutang hidup. Bukan aku kata, Buya Hamka kata, aku kopi je. Dah. Kalau hidup semata-mata hidup nak cari makan, monyet, beruk orang mudah kita. Dah, beruk pun hak duduk di hutang pun cari makan kok. Dah pagi-pagi bahang nak bisa orang. Mu jual plastik. Dah. Kalau belah-belah kapur gak orang panggil benda Allah saya nak tekoh. Kakoh. Kakoh ni macam monyet ke? Mesti sama lah. Dah. Aku nak tahu ke orang panggil kekoh. Kenapa tahu? Kita tengok aib monyet ni ke? Dulu kita tengok beruk monyet ke panggil. Tak beruk je ni punggung besar belakang ke mana? Nak kabur ni tak kira lah. Monyet ke, beruk ke, tekoh ke. Tak. Kalau semata-mata hidup, monyet hak duduk dalam hutan pun hidup ke? Babi hak duduk dalam hutan hidup ke? Tak, mulai-mulai ada yang hidup. Semata-mata hidup. Kita hidup ni kena ada tujuan. Tujuan ni apa dia? Apa tujuan kita hidup ni? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan sembah, taat, patuh akan segala perintah Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala, mengikut segala perintah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala perintah? Apa Allah Ta'ala beri kepada kita? Atas dunia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyuruh
kepada kita, sembah kepada dia, patuh kepada dia, taat kepada dia. Baru kita abah kita ni duduk di tamat-tamat ilmu, di tamat-tamat syurga, jangan rasa susah lah. Tak rugi pun kita duduk walaupun sekejap, 5 minit, 10 minit. Tapi biasa aku barang sejam. Mu nak tidur, mampu mu lah nak tidur. Tapi nak royak, nak bagi tahu kepada kita, inilah hakikat dia. Kita duduk atas dunia ada tujuan. Macam kita lah, kita suruh orang bekerja dengan kita, bukan lok saja. Betul tak? Bukan semata-mata kita suruh orang kerja, kita nak bayar gaji je ke dia. Tak. Malaikat kena buat kerja. Allah Ta'ala gitu juga. Buat manusia, buat makhluk, kena ada kerja. Ada tugas. Tugas dia apa? Sembah, patuh, ikut perintah Allah Ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi, tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi khalifah. Tuh ke tak? Ke salah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan dah atas muka bumi ni khalifah, pemimpin. Saya bukan pemimpin, saya orang kampung lah. Orang kampung pun pemimpin lah. Tak mau jadi MPKK. Dulu JKK. MPKK. Kalau ada MPKK jadi apa? YB. Menteri. Dah. Kalau menteri dah ikut dah jadi ke? Dah. PM. Menteri besar. Tak gila lah. Allah Ta'ala latih kita jadi khalifah. Khalifah ini yang mentadbir dunia dengan apa yang diatur, yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala buat saja. Ada tujuan hidup. Seumpama kita sebut, kita tengok Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala bagi satu amanah kepada Nabi Adam. Ulama menafsirkan amanah itu adalah hak pertama sekali Allah Ta'ala perintah Nabi Adam jangan dekat pokok yang disebut pokok, kenapa dia? Khuldi ke apa panggil? Pokok khuldi. Orang panggil pokok khuldi lah, pokok halkum lah. Ni lekat tekok lah. Tak orang kata. Ni Allah Ta'ala perintah bagi amanah kepada Nabi Adam alaihissalam supaya apa? Supaya jangan jangan makan, jangan dekat ni pokok. Ulama kata Nabi Adam berjaya dah. Berjaya dah. Pada peringkat awal berjaya dah. Masih hidup seorang memang berjaya. Tapi dari duduk 2 orang agak biasalah jenis orang puang ni. Kena makan gitu kita lihat lelaki. Patut nak mari surah nak sejenisah. Bini tarik. Abang Mukia. Dengar Ustaz Mak kata suruh nikah ramah. Patut ni. Contoh. Aku dah suruh. Contoh lah. Dengar Ustaz Mak belebel. Bapa orang puai takut nak kalau aku setebak orang puang lah. Setebak nama. Tahu dah bak nama? Bak awak. Ni awak jenis punuh ranah dunia ni ke orang puang lah ke? Hak baik dia dah kira. Hak jahat aku sebut. Hak jahat. Tengok isteri Nabi Nuh. Daka kepada Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut. Daka kepada Nabi Lut. Ni ke orang puang. Jangan kita jadi daka ke kepada Tuhan. Ikut area ni. Ada aku cerita. Aku dengar orang cerita lah. Dengar orang cerita.
Ada setengah-setengah tempat tu. Masa zaman ada tok guru ramah, dah ada setengah-setengah tempat pengajian, dah tahu dah betul dah. Dah dengar orang cerita. Mana aku dah tahu. Ada cerita, ada juga ustaz orang cerita saya setengah-setengah tempat ni. Ustaz-ustaz dah berani nak mengajar muslimat. Bapa dah berani. Sebab ustaz nikah ramah. Dah. Segi bini dah bagi. Bapa takut ustaz cari lain. Berat juga je ni harapan gini. Nabi Adam AS, terbalik mula kisah Nabi Adam. Nabi Adam ketika mana Allah Ta'ala cipta dia, siap dia, Allah Ta'ala campak dalam roh, mula-mula dia sebut apa dia? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Adam AS ketika mana duduk di dalam syurga, Allah Ta'ala suruh dia duduk dalam syurga. Dah lama dia duduk dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala bagi dia penemang, namanya Siti Hawa. Siap rawat lagu lagi. Adan dah awak bercerita di syurga bah. Tu dah lagu. Ada dengar lagu dah. Aku dah tengok nyanyi. Kalau aku nyanyi dah. Dah. Adan dan Hawa bercinta di syurga. Tu dah. Orang buat lagu. Dah. Nak kata sweetnya Adan dan Hawa ni pasangan suami isteri. Dah. Tu. Nabi Adam AS diciptakan di dalam syurga. Lepas tu Allah Ta'ala uji dia dengan jangan dekat ni pokok. Tak dia dekat pokok ni. Tiba-tiba syaitan ni dia jadi kufur pada Allah Ta'ala. Dan dia minta dengan Allah Ta'ala supaya dia dapat menghasut Nabi Adam AS serta keturunannya. Kita lah. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Dan umur dia panjang. Dia minta. Lalu Allah Ta'ala makbul. Dia pun hasut Nabi Adam. Dia nak masuk dalam syurga tak boleh. Kena hambat luar. Dia melalui bisikan-bisikan. Tahu bisikan. Dah. Dia lalu ikut was-was. Dah Siti awak dikacau. Dia kata Nabi Adam, siapa dia kata, mu tahu tak Siti awak? Dah, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu bagimu ni duduk dalam syurga, dekat pokok ni. Apa? Sebab kalau mu makan pokok ni, mu akan dah, sebab mu akan kekal dalam syurga. Mu akan kekal dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala cipta mula-mula sekali tujuan Allah Ta'ala cipta kalian adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tu. Boleh jadi betul. Tak. Memang Allah Ta'ala kata ketika mana dia nak cipta manusia, makhluk namanya Adam ni, dia khabar kepada malaikat. Inni ja'in fil ardi khalifah. Aku nak cipta atas muka bumi ni khalifah. Dah, malaikat mula-mula batah. Apa dia kata? Jenis manusia ni jenis bala. Tahu bala? Macam ni lah bala semua. Siang malam pagi petang. Deki. Dah, tepuk darah. Dah puas hati kak? Dah. Bunuh orang ni. Kata orang ni, buat tumpahan darah. Malaikat kabur awak ada. Tapi Allah Ta'ala kata, aku lebih mengetahui. Apa kamu dah tahu, aku lebih tahu. Betul sungguh. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam AS asma' nama-nama. Bukan asma' nama orang. Dah. Asma' nama-nama. Dah. Dia ajar isim-isim. Dah. Mu nama. Tak tahu nama dia. Tak. Ni nama Syamil. Ni nama Dada. Ni nama Harun. Contoh. Tak. Kalau ada minta maaf lah. Aku gurau je kan ni dah aku sebut saja. Tak. Tapi nak kabarnya. Ni nama Muhammad. Contoh. Allah Ta'ala kabar. Ajar kepada dia. Dan Allah Ta'ala ajar
pelbagai bahasa. Batu ada jenis cakap. Dah. Nek, kat dah kepala. Tahu dah? Faham dah? Ha? Aku nak pergi Kedah. Bahasa mana? India. Bahasa India. Ataupun kita kata Thailand. Dah, ajak orang makan. Makin kau. Dah, betul tak? Ke salah? Thailand ada kat sini. Dah. Dah kira bahasa Thailand ke, bahasa India ke, bahasa macam-macam bahasa lah. Dah. Banyak bahasa. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam AS. Sehingga Allah Ta'ala kata, ni nama dia malaikat. Ni nama dia Jibril. Ni Mikail. Ni Israfil. Ni sekian Allah Ta'ala sebut. Malaikat baru tahu dia malaikat. Malaikat baru tahu dia malaikat. Belum ni Tuhan suruh-suruh dia tak tahu dia malaikat. Nabi Adam tahu dia ni malaikat. Nabi Adam pula ajar. Ni nama malaikat. Ni namanya Jibril. Ni namanya Mikail. Ni namanya Israfil. Ni namanya Iblis. Jadi neraka. Nabi Adam ajar. Baru ada bagi malaikat kejut. Allah betul hebat sungguh cipta Allah Ta'ala. Jenis namanya manusia kita. Allah Ta'ala cipta kita. Cipta Nabi Adam AS. Akhirnya Nabi Adam AS terlepas. Bukan bermakna Nabi Adam ni dahaka kepada Tuhan. Memang itu hikmah di sebaliknya. Allah Ta'ala nak khabar bahawa sesungguhnya jenis manusia apabila diberi amanah, dia ada dua sifat. Tahu dua sifat? Dua perangai. Hak pertama, zalim. Dah. Innahu kana zaluman jahula. Pertama dia sifat zalim. Lepas tu yang kedua jahil. Dua sifat ni yang jadi manusia. Ada dua sifat. Tahu makna zalim. Kenal tak zalim maksudnya apa? Zalim ni dia tahu tapi dia buat. Dia tahu benda tu dah molek, dia buat juga. Benda tu dah pegang, dia buat juga. Dia tahu minum arak dosa, dia minum juga. Dia tahu berzina tu haram, dia berzina juga. Bukan berzina gini. Aku contoh je lah ni. Dah, saat ni aku kabur arak, lepas tu aku sebut gini belum, kata, gitu juga berzina. Dah, takkan aku nak tunjuk bengek aku. Dah, berzina tu haram. Tak tahu dah berzina tu haram. Maka dia buat juga. Zalim tu jenis zalim orang panggil. Dia tahu cakap pelawak tu berdosa, dia pelawak juga. Kita pelawak sunat, Ustaz. Ada ke pelawak sunat? Ada. Tu kena bahas kemudian. Sebut pelawak menawak ni tak ada sunat sebenarnya. Tak, cuma kadang-kadang ada perkara dah nak gurau dah lah. Tapi jangan kita pelawak semua. Nabi gurau ada pelawak. Nabi gurau ada pelawak. Kan ketika mana seorang kata mari ke Rasulullah, jalan depan Rasulullah. Rasulullah kata tak ada orang tua masuk dalam syurga. Aku tak pernah lihat orang tua duduk dalam syurga. Nabi gurau. Orang tua tu dengar gigit kat Nabi, dia merayu-rayu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dah, bapa mu kata gitu ya Rasulullah. Mu kata orang tua dah masuk syurga ya Rasulullah. Rasulullah kata betul lah, orang tua tak ada dalam syurga. Ya ada muda-muda. Betul. Dah saya tua dah ni Rasulullah. Kalau mu ta'am mu patut mu ditakdirkan masuk dalam syurga, muda mula mu.
Syukurlah orang tua tu. Tadi menangis sekali. Tak, Rasulullah gurau. Tapi gurau Rasulullah. Betul tak? Betul. Tapi kita kadang-kadang gurau pelawak juga. Tak. Tapi janganlah mendah betul pun kita gurau juga. Tak. Kadang-kadang gurau ni silap air bulan. Rosak akidah. Itu gurau. Nak tak kape ni. Kaji dengar dah cakap gini. Kaji dengar dah. Jeng. Gurau gini mana boleh. Malaikat dia kata orang kape betul. Ni kata kat sayang kita. Celaka aku nak tak kape ni. Boleh dia ambil telefon aku. Contoh kita kata. Gurau je. Dah kita nak sebut ia kape. Gurau je. Tiba-tiba Nabi sebut dalam hadis. Kalau lah orang tu gurau. Dah. Gurau. Sebut salah seorangnya daripada ni kape. Walaupun bukan dengan ni. Yang ni kabur je. Salah seorang daripadanya. Dia kabur tu kape. Ataupun dia di kape. Mana boleh. Dia biasa. Cakap. Memang cakap. Jadi orang nak marah puasa daripada cakap juga. Orang jadi nak marah, orang jadi nak bercerai, cakap juga. Ni ada pula jenis bengong. Dah orang kata. Orang kata. Rogo. Dia kata. Saya bukan penjenayah. Saya cuma rogo je. Bodoh orang cakap. Ni bengong ni. Aku dah tahu lah ilmu kena cari diri lah pula. Ni ada jadi bengong-bengong. Dah. Orang tanya dia, wartawan tanya. Dah, tu pun kena cari diri lah. Ni maklumat baru. Bukan lama. Dah. Aku pun tahu ni belum gaya sana. Bela-bela, bodoh juga kata ni. Dah cakap. Dah. Masuk portal. Habis berita orang boleh tahu. Boleh dia cakap gitu. Saya bukan penyayah. Saya cuma rogo je. Bodoh. Rogo tu satu penjenayah. Satu kesilapan. Satu kesalahan. Faham ke tak? Ke tak faham ni? Dah balik mula kepada Nabi Adam tadi. Panjang pula lagi. Dah. Nabi Adam tadi Allah Ta'ala. Lalu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Hasil daripada hasutan syaitan. Syaitan berjaya. Jaya mana? Jaya menyebabkan Siti Hawa mempercayainya. Memang takdir daripada Allah Ta'ala. Hikmah di sebaliknya. Memang Allah Ta'ala takdir dia akan makan juga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak. Waktu Nabi Adam AS di atas muka bumi. Atas dunia ni. Itu hikmahnya. Nabi Adam pula tengok orang puang. Tengok orang puang. Makan tak? Tak boleh. Kena join katak. Dia pun celup juga. Tapi malaikat tahan. Dua-dua dah kena. Ada kata Nabi Adam dah makan suap dalam mulut lekat tekuk. Jadi putih halkung. Ada kata Nabi Adam dekat dah dengan pokok. Sebab Allah Ta'ala sebut wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat ni pokok. Ibnu Katsir kata Nabi Adam langgar dah tepat larangan. Macam kita kat mu jangan lalu kawasan ni. Ni ada pokok. Dekat pokok ni mu jangan lalu. Tiba-tiba dia lalu juga. Maka dikira orang yang telah melanggar satu perintah. Sehingga Nabi Adam AS minta apa? Mana minta apa? Ia bertaubat dengan Allah Ta'ala. Bertaubat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubatnya dengan disebut nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah.
Sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebut nama Nabi, kita kena selawat. Nabi sebut, jika orang sebut nama Nabi, ada di antara kita kata orang yang bakir itu orang yang malas sedekah, malas deku, orang yang kedeku. Rupanya orang paling bakir sekali Nabi sebut adalah orang yang disebut nama aku, dia tak berselawat ke atas. Ni orang paling bakir sekali. Ingat tu dah ada sedekah bagi ni, bakir dah, ni lagi bakir. Poinnya aku nak sebut ni je sebenarnya. Dalam aku cerita Nabi Adam AS tu, poin dia nak sebutnya Adam AS menyebut nama Nabi Muhammad Rijat Linnas, sebaik-baik umat manusia dari kalangan manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, Allahu Akbar. Bapa kait dengan umat Nabi Muhammad ni, kita kena bersyukur. Ni masa syukur kita nak khabar. Kita kena bersyukur. Bukan setakat Allah Ta'ala jadi kita manusia, boleh hidup, boleh jalan atas muka bumi. Kita pula jadi umat yang terbaik di kalangan zaman Nabi Adam AS sampai zaman hari ini. Kita lahir di akhir zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu umat yang terbaik, nabi yang terbaik, ketua kepada rasul-rasul, ketua para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu nak sebutnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, banyak rasa kasih dan sayang kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala pilih kita daripada ramai-ramai umat. Kita dipilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipilih lahir dari kalangan umat yang beriman, yang adanya agama yang disebut agama yang terbaik, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nak mukadimah ni, nak sebut. Kita nak kabarnya, kita kena bersyukur, kita rasa sayang. Mana nak syukur? Mana air tak ada air? Dah bawah. Allahumma salli ala Muhammad. Mari batuk dulu. Belum ni dah nak batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Terima kasih. Tak lagi pula. Tak dulu. Mana tadi? Dah kenyang minum air kat, dah duduk ingat dah lah. Balik mula. Kita nak kabarnya, nak bagi tahu kepada kita bahawa kita dijadikan di kalangan umat yang terbaik. Nak jadi umat yang terbaik ada tugas. Bukan nak jadi orang yang terbaik jenis malah, tak buat kerja. Kalau mu nak pilih dalam kita buka sekolah, tiba-tiba tak adalah pelajar ramai pelajar kita. Lepas tu kita nak pilih pelajar terbaik dalam ramai-ramai, memang ada hak terbaik tu dah. Ada hak terbaik, ada hak paling cemerlang. Dah kita nak pilih hak paling cemerlang, hak terbaik. Apabila gitu, kita pun menilai mereka. Nilai daripada sudut perangai dia, nilai daripada sudut keputusan paksa dia, nilai daripada sudut macam-macam sudut. Maka Allah Ta'ala gitu juga. Allah Ta'ala apa? Nak jadi mu ni umat yang terbaik. Walaupun mu lahir dari kalangan umat Nabi yang terbaik, tetapi mu nak jadi umat yang terbaik, Allah Ta'ala akan menilai kita,
akan melihat kita. Dan Allah Ta'ala bagi tanggungjawab kepada kita sebagai umat dia, umat Nabi, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Azan. Tak apa orang azan dah. Tak. Azan dah. Kejap dengar, kejap dok. Azan. Orang masjid lain. Tak apa dah. Nak kabur kepada kita, nak jadi umat yang terbaik tadi, kena ada tugas, ada tanggungjawab. Bukan nak jadi saja. Dan nak tanya, adakah kita nak pilih pelajar yang terbaik tadi? Pelajar je ni pergi sekolah kedok, kadang-kadang pergi sekolah, kadang-kadang tak pergi sekolah, kadang-kadang malah tak ada orang suruh buat kerja rumah, dah dia tak buat. Orang buat kerja rumah, kerja sekolah dia tak mau buat, dah. Lepas tu tak ada orang periksa, dia tak jawab. Ataupun dia jawab pula dengan tak belajar, malah pergi sekolah. Kita nak latih dia ke jadi umat yang terbaik. Kita nak latih dia ke pelajar terbaik. Nak tanya, kita nak latih dah orang macam ni pergi sekolah, malah jarang-jarang pergi sekolah, tiba-tiba masuk periksa pula boleh dah. Boleh Pak bukan juga tak. Kalau periksa biasa agak dia dapat dah tahu belakang nak dengar tu. Dah. Depan tu orang kata jangan terkeliru. Dah. Nampak bagus dah. Dah nampak muka bagus baik. Rupanya pergi sekolah malah. Dah. Buat kerja malah. Dah. Tak periksa pula. Periksa tak lulus dan sebagainya. Adakah kita nak lantik hak macam ni, hak macam hak gini ke jadi yang terbaik? Nak tanya ahli jemaah sekalian, dak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak latih hak lagu ni ke jadi terbaik, pelajar terbaik? Nak latih hak jenis gini ke? Dak. Kamu kata dak kaku. Dak. Kita pun pandai, kita pun reti. Dak, kita tak akan pilih hak lagu ni jadi pelajar terbaik, pelajar contoh. Dak, kita nak macam mana? Hak rajin. Tak lagi kita suruh dia ikut. Tak kita suruh dia buat kerja sekolah, time pressure jawab molek. Dan perangai pun bagus dan sebagainya. Nak buat tak ni macam Raja Cemerlang? Nak buat tak? Nak. Begitu juga Allah SWT. Allah Ta'ala bagi tugas kita sebagai hamba. Tak kena buat peraturan. Kena buat peraturan macam mana Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat kepada kita, suruh mengikut segala perintahnya. Hak mula-mula sekali, kalau kita tengok dalam kitab ni, aku dah buka kitab malam ni. Dah. Sebab dia bagi tajuk kan. Aku saruh ikut tajuk je lah. Dah. Kalau kita tengok, hak mula-mula sekali, dalam kitab peristiwa akhir zaman ni sebut, dah, asas keselamatan. Hak Allah Ta'ala kata, di akhir zaman, hak mula-mula sekali, bukan hari ni yang aku nak sebut. Belum-belum ni Tok Imam dah sebut semua dah. Tok Imam sebut semua dah. Kenapa dia Nabi wasiat? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak minta nasihat. Seolah-olah ini nasihat yang terakhir. Rasulullah jawab, apa? Kenapa Rasulullah jawab? Usikum bittaqwallah. Aku bertakwa. Aku mewasiatkan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Tok Khotib, Tua Imam, tiap-tiap kali Jumaat dia akan sebut ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa suruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dah kadang-kadang Tok Imam baca ya ayyuhallazi macam muqaddimah yang saya baca tadi dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan Islam.
Sebab kita nak agama yang paling mulia, agama Islam. Semua orang nak mati dalam Islam. Sebab apabila kita mati dalam Islam, tempat kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanya orang masyarakat kampung ni, siapa tak mau syurga? Nak tanya. Siapa yang tak mau syurga? Siapa yang tak mau syurga? Tanya Puaga Berseri. Tanya, mu nak syurga ke nak neraka? Nak syurga jawab. Tanya orang Minaro, mu nak syurga ke nak neraka? Dia akan jawab nak syurga. Tanya orang hak berzina. Tanya dia, mu nak syurga ke nak neraka? Dia akan jawab nak syurga. Tanya hak jahat-jahat tu, hak gangster-gangster tu, hak jadi pukul orang, hak jadi kata orang, hak jadi bunuh orang. Apabila ditanya, mu nak syurga ke nak neraka? Dia akan jawab nak syurga. Kalau tanya hak dalam surga, dalam sejid, memang nak syurga dah. Kan ada tak boleh sini? Ada tak boleh? Kalau tak boleh, terang bakar sekali nak tengok. Kalau dia tahan, tak apa lah. Kalau dia tak tahan atas dunia ni, akhirat parut lagi. Tak ada. Ni, kita tanya mereka semua nak syurga. Tetapi ramai mana buat amalan-amalan yang boleh masuk dalam syurga? Ramai tak? Tak ramai. Sebab ahli syurga ni tak ramai. Apabila Nabi tengok ahli syurga tak ramai, Nabi minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, berilah kurniaan kepada aku supaya aku dapat selamatkan umatku. Dan Allah Ta'ala bagi syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ramailah umat di antara mereka yang masuk syurga. Umat yang paling ramai masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak dapat jadi umat yang terbaik, tak dapat tidak, kita kena jadi hamba yang terbaik, hamba yang taat, hamba yang patuh. Dah ustaz, kita ni banyak dosa, banyak maksiat. Warna ustaz, apa? Dosa kita kena tinggalkan. Jangan buat lagi lepas ni. Kita kena bertaubat, kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Datuk imam besar semua-semua tu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi ramai mana yang tak bertakwa? Faham tak makna takwa? Ke tak faham? Tak imam siap terjemuh lagi. Dah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Tu makna takwa lah tu. Banyaklah buka sikit. Tak. Mu ingat sikit ke sebut takwa, pendek ke. Takwa ya macam alih tu. Tak, ya tak ada benda. Tak ada titik tu. Tak. Takwa. Kecil je, pendek je. Kaku. Tak, aku memang pendek dah. Tak, tulisan tu. Tak, ringkas saja. Tak. Tak, kalau bahasa Melayu tak, T-A-K-W-A. Tak, takwa. Bahasa, bukan bahasa Melayu, bahasa Rumi. Mu kata bahasa Melayu. Tu bukan bahasa Melayu. Kita baca hari ni. Nah, bukan bahasa Melayu bahasa Rumi, muti tak? Nak marah juga tak? Budak-budak hari ni baca, belajar sekolah, bukan bahasa Melayu, bahasa Rumi. Cakap bahasa Melayu, tapi tulis bahasa Ru. Kan kita raja sekolah hutang kan? Tak, alihkan bahasa Jawi kepada bahasa Rumi. Betul tak? Tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Betul tak? Betul tak? Tulisan Rau. Bukan tulisan Melayu. Jawi tu Melayu. Ada pula jadi bengong. Dah. Orang buat dekhak. Dapat? Kata-kata tak boleh. Menghinalah macam-macam bodoh. Muti dah. Duduk tak ada orang, kata korang. Orang bagi duduk muja dah tu. Syukur sudah lah. Dah. Dah tahu pula dia ni anak kita bengong gini. Dah.
Nama pun tanah Melayu, ikut orang Melayu. Anak awak apa bau? Mu peduli apa? Oh, suka hati nak marah. Kita tua umur. Orang bagi duduk dalam umur kita. Tiba-tiba dia marah kita. Bodoh. Dah. Lalat tua umur nampak. Jangan lok. Mu jangan lok mu kena ambak sudah lah. Lah ni pun nak kena ambak dah ni. Tak. Oh, ada sarang ikat je. Pegang ni. Ni kira orang Melayu juga. Jadi dia ni kira orang Melayu juga. Kenapa? Sebab bodoh. Tak kata kita ke bodoh? Memang. Kenapa kita bodoh? Kita lok. Mereka buat kenapa? Lok mereka jadi pemimpin. Lok mereka jadi pemerintah. Lok mereka menguasai ekonomi. Sebab kita kok orang Melayu bodoh. Tolong sama Melayu tak boh. Apa? Tak boh tak. Apa? Sebab barang Melayu mah. Baik bahasa Cina. Udah. Ni bukan nak asuk ke kau mang. Dah mu kata aku asuk kau mang mampu aku. Dah, orang sini saudara kita juga ramai hak Islam. Bukan kita marah bangsa dia. Kita marah perangai buruk dia. Hak Melayu berambut hak buruk, hak dak perkara. Tak yang kata hak sini, hak Melayu pun sama juga. Merosakkan bangsa, merosakkan keturunan Melayu. Oh jenis apa yang beli buat cerita tu. Dah, ada kan? Yang beli buat cerita beli Sarjan Hasanah. Hak je ni. Kenapa hak dia gemar dulu? Tak. Masa kecil-kecil dia gemar je dak lawang pun. Tak. Ketika mana? Dah. Mengkhianat. Lah. Dia tak ada kerja. Dia pergi minta dengan Jepun nak jadi kerja. Akhirnya dia jahat. Kerja untuk Jepun. Contoh. Ni pelakon. Dah, bukan dia tu jahat, dia berlakon. Tapi dia beli berlakon tu baca dia tahu-tahu dah. Dah, hak ni merosakkan tanah air. Hak ni merosakkan orang Melayu. Mu nak pilih orang kini jadi pemimpin. Dah, bagi je. Dah je. Bukan mu jahat pada orang. Nak jadi orang hangat tu. Dah, tak jadi lembu. Tu kita nak sebut. Dah, balik mula panjang mulut aku lari ni. Dah. Nak kabarnya batu kita kena bersyukur kerana Allah Taala latih kita di antara umat-umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita ada tanggungjawab yang besar. Apa tanggungjawab yang besar? Iaitu Allah Taala suruh mengikut segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Itu antara yang kita sebut panjang. Tadi kita balik mula tentang khalifah Allah Ta'ala latih. Kita semua ni khalifah. Tak dapat tidak kita kena memimpin. Kita nak pimpin warna Ustaz. Mu pimpin keluarga ada nak bini tak? Ada. Ada beradik tak? Ada. Maka wajib kita kena memimpin mengikut peraturan, acuan daripada Allah Ta'ala. Dan Nabi telah tunjuk. Lepas tu kita kena letak Nabi sallallahu alaihi wasallam idola. Sebagai ikutan. Sebagai contoh tauladan yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tak? Allah Ta'ala kata apa dia? Laqad kana lakum. Tak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Ikutan yang baik, contoh tauladan, qudwatun hasanah. Anggap ni patutnya kita kena contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama, didik masyarakat, didik orang di kelilingnya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, sehingga Allah Ta'ala meridai mereka sahabat-sahabat yang duduk di keliling Nabi. Kalau kita nak cerita tentang Rasulullah, kita cerita tentang sejarah kita, kalau kita tak rasa sedih,
Kalau kita tak rasa sayang kepada agama, amat rugi. Kenapa rugi? Sebab apa rugi? Sebab kita tak menghayatinya. Bagaimana perjuangan Rasulullah bawa agama. Sanggup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berjuang mati-matian, sehingga ada sahabat yang sanggup berkorban demi agama. Kita tak payah dah pergi perang, kita kena jaga pun malah lagi. Kita ni boleh agama dalam keadaan sempurna. Zaman sahabat agama susah nak sempurnakan agama. Dah orang tak mau ikut, orang pakak nak lawak, orang pakak nak serang. Dah keliling Rasulullah SAW ada musuh-musuh, walaupun mereka mengetahui dah Rasulullah SAW insan yang terbaik di zamannya. Bapa dia tahu Abu Lahab apa tak kenal Nabi. Dia tahu sifat Nabi, perangai Nabi, bagus Nabi, jujur Nabi, amanah Nabi, tak raja dusta, tak raja pelawak, tak raja bohong, tak raja khianat Nabi. Kalau ada ketika mana peristiwa hijrah ni, nak dekat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lagi orang akan sambut ma'al hijrah, tak nak masuk 141. Tak tu dah. Mu ingat ke dah? Dah, orang putih ingat. Dah, ni hijrah kalender Islam. Dah nak masuk 144. Berapa? 10. 141. Lagi nak masuk 141, kita akan cerita tentang hijrah. Ketika mana Nabi hijrah, Nabi panggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suruh duduk tempat tidur dia. Dah pakai selimut Nabi SAW. Untuk apa dia? Nabi untuk Sayyidina Ali duduk dalam rumah dia kerana ada barang-barang amanah yang perlu dilunaskan, perlu diberikan, yang ada tanggungjawab kepada Nabi SAW. Nabi alih kepada Sayyidina Ali supaya agih-agihkan barang yang mereka suruh pegang, suruh jaga. Sayyidina Ali akhirnya ketika mana puak-puak, sebab barang tu bukan barang orang lain, barang Abu Jahal. Abu Jahal simpang ke Nabi, padahal dia tahu dah Nabi ni Islam. Kalau Nabi ni khianat, apa dah lebih mahal. Dah, orang budak kaya aku. Dah, aku mahal. Kalau kita mahal awal dah. Dah, mu kata aku, mu fitnah aku macam-macam. Tak aku ambil barang mu, suruh aku jaga. Ada okey. Dah, tapi Nabi dah bukan cerita. Dah, lepas tu kita jauh sekali sama dengan Nabi. Dah, kita tak sama dengan Nabi. Dah, tak ada. Kita perangai kita buruk pada Nabi, jahat pada Nabi kita ni. Apa? Nabi suruh beramal pun kita malah. Nabi suruh kita taat perintah Allah Ta'ala pun malah. Padahal kita dikurniakan keluarga daripada keluarga Islam, keturunan daripada keturunan Islam. Orang lain siapa sanggup tinggal keluarga. Kenapa? Kerana keluarga mereka tak Islam. Mereka sanggup tinggal keluarga dan masuk agama Islam. Ni ada. Aduh, kita kena bersyukur. Kita kena rasa agama ni satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau nak kira bersyukur kita dengan kita taat, kita boleh balas ke jasa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kurniaan Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita boleh balas tak? Tak boleh balas. Kita taat, semayang, beramal, puasa, dah ikut segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, tak boleh balas dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi kita menjadi hamba yang syukur, kita kena sujud, kena taat, dan kita nak minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Tu. Lepas tu kalau kita tanya, boleh ke kita nak balas jasa yang Allah Ta'ala bagi, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Tak boleh nak balas. Sebab apa? Dengan Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala capak roh, kita nak balas tak boleh. Allah Ta'ala hidup saja, kita satu kurniaan yang paling besar. Ingat barang. Dah gitu buat main. Dah, batu satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Dah nak jadi hamba bersyukur pun taat tak patuh perintah Allah Ta'ala. Tu je. Dah panjang mulut aku. Dah
Tak apalah kita berhenti setakat ni. Biarlah. Sebab jauh lagi perjalanan kita. Apa yang baik datang daripada Allah. Dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan di sini. Tengok masing-masing ngatuk belakang dah. Kita berhenti ya. Kalau semangat kan, baru sedap kita semangat kan. Tapi sini nampak semangat lagi. Ada lari lagi. Orang suruh duduk, jangan lari. Ada lari dah. Tapi sini alhamdulillah tak ada lari. Orang mari pun ada. Lepas tu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita dikurniakan rahmat daripada Allah Ta'ala dengan kita duduk di dalam majlis ilmu. Tak rugi pun duduk lama. Duduk lama dalam majlis ilmu tak rugi. Kita nak pergi Raudatan min riyadil jannah yang Nabi sebut, taman-taman daripada taman syurga di Madinah Al-Munawwarah hari ini. Kita nak pergi kena berebut dulu, kena tunggu ting. Ni dah ya berebut, mari duduk dalam majlis ilmu malah. Belakang wadah. Belakang pandai. Pergi Makkah berebut lagi. Tapi duduk dalam majlis ilmu yang Nabi sebut. Taman-taman daripada taman-taman syurga. Atas dunia ni, tempat-tempat kita duduk ni, majlis-majlis ilmu. Ni malah. Belakang nak masuk dalam tu. Dah ramai mana hak belakang. Pelakon pelawak belakang. Bagus-bagus lah. Hak mari surah, mari sejid semua. Mari majlis ilmu. Bagus dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kesempatan duduk di taman-taman ilmu. Taman-taman syurga yang Nabi sebut di antara mimbar aku dengan rumah aku, baiti rumah aku, iaitu adalah raudatan min riyadil jannah. Taman daripada taman apa? Taman syurga. Tu kena bayar biti rugi. Ni tak payah bayar biti, bayar minyak je. Tak payah bayar minyak, duduk kapal ni je, jalan kaki boleh. Kita tu daripada Kuala Berang mari sini. Orang sini tak mau mari. Nak berat dengan aku. Baik dah yang mari. Mujurlah ramai. Kalau tak ada dia, aku kata parut lagi. Wallahu a'lam. Sekadar itulah untuk kasihan kita. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan di sisi. Wallahu a'lam bishawab.